Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk kuliah Geografi STPN, iaitu siri yang kedua daripada saya, Cikgu Muhammad Nazibin Muhammad selaku Guru Geografi STPN dan juga merangkap pengetua Sekolah Menengah Kebahasaan Mulu. Pada hari ini dan siri kedua, sekali lagi kita akan melihat pemahaman konsep rangkai kata bahasa yang digunakan dalam sukatan pelajaran dan juga dalam soalan STPN sama ada penggal 1, penggal 2 dan penggal 3. Iaitu konsep yang kita akan bincang pada hari ini adalah satu konsep iaitu konsep kesan yang kerap kali diguna pakai dalam sukatan dan juga dalam penyoalan soalan STPN Geografi penggal 1, penggal 2 dan penggal 3. Sekali lagi saya nyatakan kepada anak-anak pelajar dan juga barisan-barisan guru STPN seluruh Malaysia bahawa dalam pemahaman konsep rangkai kata bahasa yang diguna pakai dalam soalan amat penting untuk kita memahaminya. Kerana kalau kita tidak memahami konsep yang diguna pakai rangkai kata ini, sudah pasti jawapan-jawapan pelajar ia akan terpesong dan tidak menepati dengan kehendak soalannya nanti. Dengan kata lain, sebab itulah kita memerhatikan ramai calon-calon kita daripada markahnya berada di markah yang pertengahan. Contohnya satu soalan yang menghendaki 12 markah tetapi mereka hanya mampu mendapat 6 markah. Mengapa? Kerana mereka tidak memahami konsep rangkai kata bahasa yang digunakan dalam soalan STPN Geografi. Pada pagi ini, kita akan lihat satu konsep iaitu konsep kesan yang digunakan dalam sukatan dan juga dalam soalan Geografi STPN. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua, anak-anak pelajar dan barisan guru, kalau diperhatikan dalam sukatan, konsep kesan digunakan dalam sukatan Geografi STPN. Dalam penggal 1, penggal 2 dan penggal 3, banyak yang terdapat dalam sukatan. Contoh yang paling jelas, kalau kita lihat dalam sukatan Geografi Fizikal dalam penggal yang pertama, terdapat lebih kurang 10 penggunaan konsep rangkai kata kesan dalam sukatan tersebut. Contoh iaitu kita lihat dalam Geografi Fizikal dalam penggal pertama, 1.5C, 1.5B menggunakan perkataan kesan dalam sukatan tersebut. Ini menunjukkan bahawa konsep penggunaan rangkai kata kesan ini amat penting dan amat kerap kali akan digunakan dalam soalan STPN nanti sama ada penggal 1, penggal 2 maupun penggal yang ketiga. Baik, merujuk kepada slide yang dipaparkan di sini, maka seperti mana saya jelaskan tadi, kita akan melihat secara terperinci penggunaan konsep rangkai kata bahasa kesan dalam sukatan dan juga terutamanya dalam soalan peperiksaan STPN Geografi. Baik. Saya perhatikan bahawa penggunaan kata kesan ini kerap kali dimasukkan dalam soalan STPN sama ada Geografi Fizikal ataupun manusia, iaitu sama ada penggal 1, 2 dan 3. Yang menimbul masalahnya ada di kalangan calon-calon kita yang keliru bagaimana kaedah untuk menjawab untuk soalan yang menggunakan rangkai kata kesan tadi. Cuba kita tengok dalam slide tadi, ada satu soalan, iaitu soalan ini saya petik soalan penggal yang pertama, iaitu berbunyi bincangkan kesan pergerakan jisim terhadap aktiviti manusia. Maka tertanya-tanya dalam benak fikiran anak-anak calon kita, adakah kesan ini hanya merujuk kepada satu perkara kesan saja, contohnya berkaitan dengan kebaikan saja, ataupun mesti merujuk pada kesan kebaikan ataupun kesan keburukan atau digunakan perkataan positif dan negatif. Maka ini yang kerap kali tertanya-tanya dan yang tertanya pada calon kita, dan kadang-kadang guru pun agak keliru dengan penggunaan kesan tadi untuk kita sesuaikan dengan skema dan kehendakan markah dalam soalan tersebut. Baik, kita lihat slide yang seterusnya, iaitu kesan. Kesan ini merujuk kepada satu rangkai kata yang bersifat umum, iaitu dia memerlukan dalam perhuraian kita, dalam jawapan kita, iaitu mesti ada kesan positif dan kesan negatif. Pelajar perlu jawab kedua-dua kesan tersebut. Kadang-kadang tidak meyakinkan kepada anak calon kita.
Contohnya soalan yang bunyi dalam penggal yang ketiga, katakanlah. Bincangkan kesan akibat kejadian banjir di sesuatu kawasan. Maka dalam benak fikiran anak pelajar dan guru, apabila malapetaka, apabila fenomena geografi seperti banjir atau kemarau menampakkan kesannya hanya kesan negatif semata-mata. Tetapi perlu ingat, apa-apa soalan sekalipun, sama ada fizikal dan juga manusia, apabila soalan menggunakan rangkaian kata kesan, mesti ada dua jawapan, iaitu positif dan negatif. Contoh, kita akan berpandu kepada markah yang diperuntukkan di belakang soalan tadi. Akan tertanya anak pelajar kita, berapa fakta untuk kita menjawab positif, berapa fakta untuk kita menjawab negatif. Contoh kata yang paling jelas. Katakanlah, dalam soalan di belakang tadi, dinyatakan 10 markah. Bermakna di mana yang guru anda ajar, di mana satu fakta iaitu 2 markah. Bermakna, untuk menjawab soalan kesan tadi, maka kena ada positif dan kena ada negatif. Boleh ditulis 2 untuk positif atau 3 untuk negatif. Atau 3 untuk positif, 2 untuk negatif. Atau 1+4. Ini menunjukkan bahawa wajib ada kedua-dua, iaitu kesan positif dan negatif. Maka katakanlah sekiranya anak-anak calon hanya menjawab satu bahagian saja, iaitu kesan positif saja atau kesan negatif saja, maka anak-anak calon tadi tidak akan mendapat markah penuh, iaitu 10 markah tadi, kerana tidak memberi jawapan kesan untuk kedua-dua tadi. Baik. Apa yang dimasukkan dengan kesan positif? Dalam slide telah dijelaskan. Yang dimasukkan kesan positif ini merujuk kepada kebaikan atau merujuk kepada kepentingan. Contoh yang paling jelas, katakanlah, kesan akibat banjir. Apa kesan positifnya? Apa kebaikannya? Maka sudah pasti ada kebaikannya. Yang pertama, kesan banjir tadi iaitu memberi sumber pendapatan kepada penduduk setempat. Sumber pendapatan bagaimana? Iaitu dari segi penangkapan ikan air tawar yang boleh dijadikan sebagai pendapatan kepada penduduk setempat. Ini yang dimasukkan kesan positif, iaitu kepentingan atau kebaikan kepada manusia. Contoh katakanlah, dan juga fizikal lagi katakanlah, bincangkan kesan akibat letusan gunung berapi kepada manusia. Dalam minda pelajar-pelajar mungkin hanya menampak kesan negatif, iaitu berkaitan dengan nyawa manusia, berkaitan dengan harta benda, berkaitan dengan kesan pertanian. Tapi ada kesan positif akibat letusan gunung berapi tadi, iaitu menghasilkan dataran lanak yang subur untuk pertanian. Maka sebab itulah mesti anak-anak calon melihat apabila soalan ada perkataan kesan, maka perlu dijawab kesan positif dan kesan negatif tadi. Baik. Manakala yang dimasukkan negatif merujuk kepada keburukannya, memberi impaknya, iaitu impak kepada manusia, keburukan kepada manusia, kepada alam sekitar, maka ini yang dimasukkan kesan negatif tadi, wahai anak pelajar maupun barisan-barisan guru, supaya pelajar dan guru lebih memahami konsep rangka kata kesan yang digunakan dalam soalannya nanti. Merujuk kepada slide yang seterusnya, wahai anak-anak pelajar dan barisan guru. Kesan akan tertanya kepada kita, kesan kepada fenomena apa? Kesan kepada item apa? Kesan kepada perkara apa yang digunakan dalam soalan terdahulu dan juga dalam sukatan. Maka dalam pemerhatian saya, wahai barisan guru dan juga anak-anak pelajar, yang dimasukkan kesan kalau geografi fizikal, biasanya mereka mengaitkan kesan dengan alam sekitar fizikal. Contoh katakanlah berkaitan dengan peningkatan suhu. Ditanya peningkatan suhu di sesuatu kawasan, kesan kepada alam sekitar fizikal. Atau contoh soalan yang juga fizikal, iaitu kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal. Maka di sini sekali lagi, wahai anak pelajar, maka perlu memahami apa yang dimasukkan alam sekitar fizikal tadi. Apa item-item yang merujuk kepada alam sekitar fizikal tadi.
Maka saya percaya anak pelajar dan guru mengetahui apa yang dimasukkan alam sekitar fizikal, yang merujuk kepada kesan kepada atmosfera, yang merujuk kesan kepada biosfera, yang merujuk kesan kepada hidrosfera, yang merujuk kesan kepada litosfera, atau dengan kata lain kesan pada udara, atau dengan kata lain kesan kepada air, kesan kepada benda hidup, kesan kepada permukaan bumi. Maka ini yang dikaitkan dengan alam sekitar fizikal. Dan ada soalan juga dalam sukatan juga dijelaskan dalam juga fizikal itu kesan kepada aktiviti manusia. Ini kerap kali ditanyakan berkaitan dengan kesan aktiviti manusia, iaitu merujuk kepada 9P atau 12P yang kita bincang sebelum ini, iaitu kesan terhadap pelombongan, kesan terhadap pertanian, kesan terhadap perindustrian, kesan terhadap penempatan dan sebagainya, wahai anak-anak pelajar. Maka yang ketiga yang kerap kali dikaitkan kesan dan juga fizikal ini, iaitu kesan terhadap kegiatan harian manusia. Juga sudah dijelaskan sebelum ini, wahai anak pelajar, dalam YouTube saya sebelum ini, wahai anak pelajar, iaitu merujuk kepada kegiatan-kegiatan rutin harian manusia, seperti berkaitan dengan riadah, seperti berkaitan dengan bekerja, seperti berkaitan dengan penanaman dan sebagainya, seperti perniagaan dan sebagainya. Maka ini dikaitkan dengan kesan kegiatan harian manusia. Contoh soalan bagaimana? Contoh katakanlah soalan pernah ditanya sebelum ini, iaitu bincangkan kesan banjir terhadap kegiatan harian manusia. Kegiatan harian manusia. Maka ini yang dimasukkan. Baik. Yang satunya itu kesan terhadap proses geomorfologi. Itu kesan terhadap proses geomorfologi, iaitu merujuk kepada dalam sukatan terkini, iaitu merujuk kepada proses-proses eksogenik, iaitu seperti proses lulu hawa, seperti proses hakisan, seperti proses pergerakan jisim dan sebagainya, wahai anak-anak pelajar. Contoh iaitu dalam geografi manusia, mungkin ditanyakan berkaitan iaitu bincangkan proses pembalakan yang memberi kesan terhadap proses geofologi yang nanti, atau proses pertanian ladang yang memberi kesan kepada proses geofologi. Maka itu yang dimasukkan. Dan yang terakhir yang boleh dikaitkan kesan dalam geofizika, iaitu pada ekosistem tadi, wahai anak-anak pelajar, iaitu khas untuk penggat yang ketiga yang mengaitkan dengan tajuk ekosistem. Contohnya bagaimana? Contoh iaitu bincangkan kesan ataupun jelaskan atau huraikan kesan aktiviti pertanian terhadap ekosistem di sesuatu terhadap ekosistem pertanian di kawasan tersebut. Maka ini yang kerap kali diguna pakai untuk kesan dikaitkan dengan fenomena tertentu. Manakala, wahai anak pelajar, untuk geografi manusia, biasanya kesan dikaitkan juga iaitu dengan alam sekitar fizikal biasanya. Dan juga kesan dikaitkan juga dengan aktiviti manusia. Dan terkadang ini yang perlu dilihat, iaitu kesan kepada sosioekonomi setempat. Iaitu contoh soalan yang dikatakan, bincangkan berkaitan dengan pembandaran, memberi kesan terhadap sosioekonomi setempat. Atau bincangkan berkaitan dengan migrasi sesuatu kawasan, memberi kesan terhadap sosioekonomi setempat. Maka dalam sosioekonomi ini, dia menjelaskan bahawa pertama, pelajar wajib memahami perkataan kesan, ada kesan positif dan negatif. Manakala sosioekonomi pula, satu rangka kata bahasa yang berlainan, iaitu dalam jawapan pelajar, mesti ada fakta yang berkaitan dengan sosial, mesti ada fakta yang berkaitan dengan ekonomi. Maka untuk soalan yang sedemikian rupa dalam geografi manusia, apabila ada kesan dikaitkan dengan sosioekonomi, ada dua perkara yang perlu diingat. Kesan mesti ada positif dan negatif. Sosioekonomi merujuk kepada aktiviti sosial atau perkara yang berkaitan dengan sosial. Dan yang kedua, perkara yang berkaitan dengan ekonomi. Ada juga soalan biasa dan juga dalam sukatan kesan dan juga misalnya dikaitkan khas dengan sosial saja, atau dikaitkan dengan ekonomi saja, atau kesan kepada lanskap budaya sesuatu kawasan. Contoh katakanlah soalan yang berkaitan bincangkan kesan pembandaran terhadap perubahan lanskap budaya kepada sesuatu kawasan.
maka ini konsep-konsep juga yang dikaitkan dengan kesan tadi. Atau lanskap fizikal, atau kesan kepada desa. Contohnya, soalan berkaitan dengan transformasi desa. Bincangkan kesan transformasi desa kepada sesuatu desa yang mengalami perubahan tersebut. Maka ataupun mungkin merujuk kepada bandar dan industri. Maka ini merujukkan dan slide ini menjelaskan pada kita, iaitu soalan atas sukatan, kesan yang dikaitkan dengan sesuatu fenomena, sama ada dalam soalan geografi, atas sukatan geografi fizikal ataupun geografi manusia yang perlu pelajar faham, yang perlu dibincang dengan barisan guru secara terperinci. Baik. Mungkin ada juga, iaitu soalan yang menanyakan kesan, iaitu tetapi tidak melibatkan yang direct kepada kesan positif dan negatif. Ini tak jadi masalah. Contohnya mungkin soalan menanyakan bincangkan kesan kemarau terhadap kesan negatif, bincangkan kesan kemarau terhadap kesan negatif terhadap fenomena kemarau. Maka ini sudah menjelaskan bahawa hanya kesan yang tidak baik semata-mata. Mungkin ada soalan yang berbentuk sedemikian rupa, wahai anak-anak pelajar. Baik, merujuk kepada slide yang seterusnya, iaitu yang mana saya jelaskan sebelum ini, iaitu contoh soalan yang saya kemukakan. Dalam soalan geofizikal yang berbunyi, huraikan kesan banjir kepada aktiviti manusia. Dan 10 markah. Bermakna seperti saya jelaskan sebelum ini, bermakna soalan ini perlu menjawab kesan positif dan negatif. Bermakna perlu ada jawapan positif dan negatif. Peragihan positif negatif tadi mungkin 3 plus 2. 2 plus 3. 4 plus 1. 1 plus 4. Kerana satu jawapan 2 markah. Contoh untuk soalan fizikal ini untuk kesan negatif, contohnya berkaitan kesan kepada pertanian ataupun peternakan dan pembalakan. Manakala kesan positif seperti sumber pendapatan atau perikanan ataupun pertanian, iaitu banjir tadi boleh menghasilkan mendapat dataran lana untuk menjadikan kawasan yang subur untuk pertanian suatu hari nanti. Baik. Maka ini bentuk jawapan yang perlu dijawab oleh anak pelajar. Maka ia akan menempati dengan kehendak 10 markah yang dijelaskan dalam soalan tadi. Contoh juga geografi manusia. Huraikan kesan kemasukan migrasi antarabangsa kepada bandar Kuala Lumpur contohnya 10 markah. Maka jawapan juga 3 plus 2, 2 plus 1, 4 plus 1, 1 plus 4. Mungkin ada 3 jawapan untuk negatif. Soalan ini kesan negatifnya kesan sosial, jenayah dan sebagainya. Kesan negatifnya itu pertempatan setinggal ataupun kesan negatif pencemaran. Manakala positif itu menghasilkan tenaga buruh dan perjalanan ekonomi di bandar Kuala Lumpur. Maka ini jawapan yang perlu ada pada pelajar. Wahai anak-anak pelajar, sekiranya soalan yang menggunakan kata kesan tapi anak pelajar tidak memahami, sedangkan soalan ini mudah untuk kita jawab, ini memberi impak yang tidak baik dalam pemakan kita. Sebab itu kadang-kadang apabila kita keluar daripada Dewan Peperiksaan, kita rasa kita dapat menjawab soalan ini, tetapi markah yang kita perolehi, keputusan yang kita perolehi tidak setimpa apa yang kita katakan kita boleh menjawab soalan tadi. Baik, sebagai yang terakhir, sebagai rumusannya wahai anak-anak pelajar, dan slide berkaitan dengan rumusan, maka untuk memahami konsep kesan yang digunakan dalam sukatan dan juga dalam soalan peperiksaan geografi SPM penggal 1 dan penggal yang kedua dan penggal yang ketiga, maka sekali lagi ia akan memberi kesan kepada jawapan pelajar sekiranya tidak memahami konsep kesan tadi. Yang kedua, iaitu wahai anak-anak pelajar juga, dan rumusan tadi saya sudah nyatakan, biasanya rangkai kata kesan tadi dia akan merujuk kepada kesan apa? Kesan kepada apa? Maka saya senaraikan biasanya inilah kesan yang diguna dan dirujuk kepada geografi fizikal dan geografi manusia. Slide yang saya kemukakan sebelum ini. Dan akhir kata sekali juga, ia juga akan fakta ataupun rangkai kata kesan tadi juga akan mempengaruhi markah kepada anak-anak calon pelajar. Saya percaya dengan memahami konsep kesan ini, anak pelajar mampu mendapat markah yang penuh, iaitu 10 markah bagi soalan yang dikaitkan dengan kesan. Sebelum saya tinggal terlebih dahulu,
dalam geografi manusia, terkadang mereka tidak menggunakan perkataan kesan, iaitu mereka menggunakan kataan perubahan. Contohnya dikatakanlah, iaitu berkaitan dengan soalan berbunyi, jelaskan perubahan yang berlaku di sesuatu kawasan akibat daripada berlakunya transformasi desa. Bermaknanya dimasukkan perubahan tadi. Dalam geografi fizik manusia, saya ulang sekali lagi, perkataan perubahan yang digunakan dalam geografi manusia tadi, ini juga merujuk kepada kesan yang berlaku. Kerana untuk kesesuaian dengan geografi manusia, saya melihat dalam sukatannya mereka menggunakan perkataan rangka kata perubahan. Maka ingat wahai anak pelajar, dalam geografi manusia, sukatan dan soalannya perubahan itu juga merujuk kepada kesan. Maka saya percaya dengan memahami konsep rangka kata kesan, insya-Allah kita akan dapat menjawab dengan baik dan memperlimakan yang baik. Sekian daripada saya terlebih dahulu. Dan sekiranya ada kesilapan daripada saya, maka guru-guru yang berada di seluruh Malaysia, sila perbetulkan untuk anak-anak pelajar kita dalam penggunaan konsep rangka kata kesan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera daripada saya, Muhammad Nazim Muhammad, guru geografi STPN dan merangkap pengetua sekolah menengah kebahasaan Mulung, Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum.